padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Zul, we trust to help me level up. Cheer up, Allah Hazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Razan ni. Razan terbaik. Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so basically hari ni anda bersama saya lagi, okay, Cikgu Sasni. Alright, hari ni dalam segmen mudahnya nak skor prinsip perakaunan. Alright, bagi especially untuk form 5 lah. Okay, sementara tu sebelum kita mulakan sesi apa basic yang saya nak tunjukkan pada hari ni, nak kongsikan. Okay, supaya ibu bapa di luar sana, orang kata apa, boleh sama-sama tengok ataupun explore juga apa yang anak-anak hadapi dalam subjek prinsip perakaunan. Okay, so minta tolong share dulu live session untuk hari ni supaya lebih ramai ibu bapa di luar sana dapat ambil tahu, okay, tentang apa asas yang perlu untuk anak-anak fahami dalam subjek PE ni, which is prinsip perakaunan lah. Alright. Okay, so basically sebentar kita sambil kita menunggu untuk orang-orang baru masuk, okay, kita bercerita sikit tentang prinsip akaun ni, okay. So basically prinsip perakaunan ni secara jujurnya bagi saya dia seperti matematik. Okay, tapi lebih mudah lah daripada matematik, sebab matematik basically kita kena menghafal formula. Okay, kita kena fahamkan konsep. Okay, basically prinsip akaun pun lebih kurang sama sahaja. Dia terlibat dalam penghafalan juga, which is kena hafal dia punya format. Okay, prinsip akaun ni tuan-tuan dan puan-puan, basically topik dia sangat simple sebab dia pelajar dah pernah buat. Okay, maksud saya dah pernah buat ni, prinsip akaun hanya melibatkan 2 perkara. Yang pertama, asas macam matematik, tambah tolak darab bahagi. Okay. Yang kedua, mereka saya tak pastilah bahasa Inggeris sekarang masih sama macam zaman saya ke tidak. Zaman saya dulu popular sangatlah information transfer tu dulu. So dalam prinsip akaun pun sebenarnya majoritinya adalah information transfer. Di mana pelajar perlu kesan, okay, ini letak kat mana, itu letak kat mana. Okay, and then diorang perlu masukkan dalam formula. Okay. Bahagian formatting saya akan tunjuk kepada sesi yang akan datang, insyaAllah. Hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan serta penonton-penonton sekalian tentang asas dalam prinsip perakaunan ni. Okay, asas dia, which is journal entry dia.
Okay. So, sementara tu jomlah saya share dulu slide. Okay, ataupun benda yang saya nak kongsikan untuk hari ni. Okay. Ini dia. Okay. Basically ini adalah contoh urus niaga. Okay. Dia tak minta soalan. Soalannya dia tak minta. Okay, dia terus minta pada itu. Okay. Tengok komen sekejap. Reza Pauzi buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum tuan. Okay, hari ni jom kita nak tengok apa benda dalam prinsip account ni sebenarnya ada. Okay, so basically dalam prinsip account ni perkara yang paling orang kata apa merungsingkan pelajar, yang membuatkan pelajar rasa prinsip account ni susah adalah mereka nak fahamkan prinsip itu sendiri. Basically dalam accounting ni hanya ada dua benda dan dua benda ni sangat mudah dan mereka telah belajar dulu-dulu. Which is satu matematik, operasi tambah tolak, darab dengan bahagi pun tuan-tuan dan puan-puan jarang sekali pelajar jumpa dalam prinsip account ni. Darab dengan bahagi ni kalau betul-betul kritikal, contoh macam mereka perlu mencari faedah atas pinjaman, ataupun mereka perlu mencari sebahagian daripada insurans, kan kadang-kadang ada syarikat bayar insurans untuk setahun, padahal tak sampai setahun lagi dia punya tempoh perakaunan dia. Okay, so benda-benda macam tu je yang pelajar akan jumpa operasi darab dengan bahagi. Basically tambah dan tolak sahaja. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, kenapa saya kata prinsip account ni mudah? Okay, sebab dia macam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang kita belajar pula. Ya, pelajar-pelajar sekarang saya tak pasti bahasa Inggeris punya formatting sama atau tidak macam zaman saya belajar. Tapi zaman saya belajar dulu, formattingnya memang ada information transfer. Saya suka betul dulu bahasa Inggeris kalau information transfer. Okay, kita cari maklumat dekat atas, baca, lepas tu masukkan je dalam benda yang dia dah bagi, table dia dah bagi tu kan. Samalah prinsip account pun, dia lebih kepada konsep information transfer. Okay, pelajar kena fahamkan formula pula dah. Formatting tu sebagai contoh, pelajar tengah buat buku tunai. Buku tunai dah ada formatting. Apa nak buat sekarang? Baca soalan, masukkan, kategorikan ini dekat mana, debit ke kredit, ini dekat mana, debit ke kredit. Okay, itu sahaja yang menjadi penghalang belajar sebenarnya. Alright, nak fahamkan prinsip tu betul-betul. So basically hari ni saya akan bawa tuan-tuan perempuan untuk lihat asas perakaunan. Okay, which is dalam perakaunan ni selalu saya sebutkan kepada pelajar. Sebentar kita tukar color pen dulu, bagi warna biru. Warna merah tak menarik untuk kita pandang. Okay, so yang pertama sekali selalu saya ingatkan kepada pelajar, perakaunan ni sentiasa bermula dengan dokumen. Okay, cubalah kita bayangkan perakaunan tanpa dokumen, macam manalah nak buat akaun, betul tak? Sebab dokumen ni sangat penting sebagai bahan-bahan bukti. Apa contoh dokumen? Contoh dokumen resit. Okay, bil tunai lah. Okay, cash register kita dapat kat kedai tu. Lagi invoice. Lagi nota debit. Lagi nota kredit. Lagi ada banyak lagi sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, tapi saya cerita yang pertamanya nak bagi tahu dokumen lah. Stepnya yang pertama. Bila dah ada dokumen, dokumen ni kita akan bawa kepada step kedua, which is journal. Ataupun dalam bahasa lain kita panggil BCP, buku catatan pertama. Nama dia buku catatan pertama sebenarnya. Okay, pelajar keliru kat sini. BCP, journal lagi. Sebenarnya journal dengan BCP adalah benda yang sama. Buku catatan pertama. Buku catatan pertama adalah buku yang kita catat yang first kali. Itu nama dia buku catatan pertama. Which is journal. Journal ada dua bahagian, journal am dan journal khas. Yang ini pun bagi saya tidaklah terlalu sukar. Cuma nak fahamkan konsep awal dia tu agak mencabar untuk pelajar. Journal am, journal khas, benda-benda seperti itu agak susah untuk pelajar orang kata adapt permulaannya. Dekat situ side journal. Okay, selepas masuk ke journal saya terangkan kepada pelajar juga biasanya. Lepas masuk journal kita akan buat ledger ataupun account. Inilah account yang kita buat tu sebenarnya. Okay, akaun jualan, akaun belian, akaun aset kita macam-macam ada kan. So akaun aset tu boleh jadi akaun tunai, akaun bank, akaun ABT, akaun mula terima.
Alright, ada macam-macam lagi. Inventory kat depan tu perabot kat depan tu semualah kat situ. Okay, ledger. Alright, selepas pergi kepada ledger, saya selalu terangkan kepada pelajar, kita akan pergi kepada bahagian imbangan duga. Ini memang step accounting tuan-tuan dan puan. Memang step accounting. First, kita kena ada dokumen. Wajiblah ada dokumen kan. Tak ada dokumen, how can we take note apa transaction yang berlaku kan hari-hari itu. So dokumen sangat-sangat penting. Elemen pertama kena ada. Kemudian daripada dokumen ni kita akan catat dalam buku catatan pertama kita dulu, which is journal kita. Selepas journal, kita akan tutup journal, kita akan masukkan nilai-nilai itu dalam ledger. Selepas masuk dalam ledger, baru kita masuk dalam imbangan duga. Dekat imbangan duga lah tempat kita nak tengok balance ke tak balance, apa yang cukup, apa yang tak cukup. Okay. Biasanya pelajar akan rasa risau bila masuk imbangan duga. So, imbangan duga saya tak balance. Secara jujurnya, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak tuan-tuan dan puan sepatutnya tak perlu risau yang orang kata apa, imbangan duga tak imbang ke apa ke, itu belakang cerita. Yang penting mereka siapkan. Sebab apa? Sebab point ataupun markah dalam prinsip perakaunan ni, dia bukan berdasarkan balance ke tak balance, nilai itu betul ke tidak. Ya, of course lah nilai itu betul ke tidak, ada certain part dia perlukan. Alright? Tapi majoritinya tidak diperlukan. Okay? Yang penting mereka kena tahu. Sebagai contoh, yang pertama tu perabot 7,600. Nak masuk akaun apa Masuk kat mana itu yang mereka kena tahu. Kalau mereka dah tahu nak masuk dekat mana, tak ada isu untuk mereka lakukan imbangan duga. Okay? Imbangan duga tu ramai pelajar tersekat. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu kat sini. Prinsip akaun ni sangat-sangat senang. Kenapa? Satu lagi sebabnya, markah senang dapat. Ya, markah senang dapat. Penyata kewangan saja 25 markah. Kalau dia bagi soalan berkaitan dengan buku tunai, 18 markah. Bayangkan information transfer 18 markah. Saya tak pasti berapa markah information transfer dalam bahasa Inggeris tu. Okay, subjek bahasa Inggeris, kalau ada lagi lah information transfer punya bahagian. Okay, zaman saya dulu information transfer mungkin 5 ke 10, saya tak ingat. Okay, dalam prinsip akaun 18. Ya, 18. Alright, so that's why pelajar sebenarnya kalau setakat nak lulus senang sangat. Nak A tu kena usaha sikit je. Okay, nak lulus tu terlalu senang. Sebab apa? Kerja khusus dah 20 markah, confirm wajib. Kan? Nak lulus hanya 40 markah. So lagi 20 markah je mereka perlu cari dalam kertas 1 dan kertas 2 PA ni Okay? Gitu. Alright tuan-tuan dan puan. Okay, yang kelima, pelajar perlu masukkan ke dalam penyata kewangan. Inilah bahagian terakhir. Basically adalah penyelarasan dan sebagainya. Tapi kita ceritakan inilah bahagian terakhir. Which is penyata kewangan ni terdiri pada dua penyata yang paling penting. Which is APUR ataupun akaun perdagangan dan untung rugi. Serta PKK, penyata kedudukan kewangan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Dekat penyata kewangan ni, APUR zaman saya dulu jauh lebih sukar. Okay. Sebab kita tak panggil APUR, kita panggil apa ke? Saya tak ingat pula dah lama kan saya dah mengajar APUR je. Dah terlupa dah apa zaman saya. Dia dah kelaskan kepada dua bahagian. Satu, akaun perdagangan dan untung rugi. Siap sebut lagi. Akaun perdagangan melibatkan jualan kita harian. Sebagai contoh, kedai nasi lemak. Dia jual nasi lemak. So, akaun perdagangan dia, jualan dia mestilah berkaitan nasi lemak. Okay. Untung rugi itu bahagian kedua. Sebab apa? Dalam formatting penyata kewangan, simple je nak hafal. Jualan, tolak belanja, dapat untung kasar. Tambah hasil, tolak belanja, dapatlah untung bersih. Itu je formula yang ada dalam prinsip perakaunan untuk penyata kewangan APUR. Cuma yang menjadi isunya, apa elemen yang ada di bawah jualan? Apa elemen yang ada di bawah tunai? Dan sebagainya. Itu yang menjadi cabaran untuk pelajar. Alright tuan-tuan dan puan. So kat sini saya dah maklumkan kepada tuan-tuan dan puan apa isu-isu yang pelajar hadapi sebenarnya. Okay. So PKK pula tuan-tuan dan puan. Majoriti pelajar masih lagi tak dapat nak membezakan di antara APUR dengan PKK tuan-tuan dan puan. Sedangkan APUR tu adalah transaksi ataupun kata apa, business transaction dalam masa setahun. Sedangkan PKK tu
untuk keseluruhan bisnes sebagai contoh, saya bagi macam company-company Jepun, Honda, Toyota, company-company lama yang dah wujud beratus-ratus tahun kan. Tak silap saya umur company Honda dengan Toyota ni dah 100 lebih tahunnya. Okay, bayangkan 100 lebih tahunnya. Jadi apa yang membezakan APUR dengan PKK untuk company-company macam tu? APUR dia tahun semasa, katakanlah tahun ni tahun 2021. So APUR dia berkaitan dengan pembelian ataupun pembelian pula dah. Transaksi yang melibatkan tahun ini sahaja dalam APUR tu. Dalam PKK tu pula lain. Company Coca-Cola lagi. Maaf, saya memang selalu guna contoh Coca-Cola dengan pelajar. Saya pun tak tahu kenapa sampai pelajar pun dah rasa, ni asyik-asyik Coca-Cola. Okay. So, balik kepada company Honda dengan Toyota tu. So, kepada company Toyota dengan Honda tu, PKK dia melibatkan 100 tahun punya lah. Dalam tu dia ceritakan modal sepanjang 100 tahun ni. Dia ceritakan aset sepanjang 100 tahun ni. Itu beza APUR dan PKK. Itu kita panggil penyata kedudukan kewangan. Kita nak tahu kedudukan kewangan kita kat mana sekarang ni. Kuat ke tak kuat ke? Perlu dibuat apa lagi langkah seterusnya? Perkara-perkara seperti itu. Okay. So now, jomlah kita tengok kepada apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Okay. So, basically dekat sini tuan-tuan dan puan, kita tengok baki-baki yang berikut diambil daripada buku-buku perekonomian perniagaan ceria pada 30 Jun 2016. Perabot, tunai, bank, akaun belum terima, inventory, modal, untung bersih, akaun belum bayar. Ini baki awal lah. Okay. Pelajar diminta untuk buat journal am. Okay. Ini baki awal. Kemudian Julai 2. Jualan inventory berkos 1,200 daripada harga 1,200. Okay, basically kalau pelajar kena buat journal am ni, pelajar kena tahu debit kreditnya apa tuan-tuan dan puan. Pelajar kena tahu debit kreditnya apa. Okay. Dekat sini dah diberikan modal. So senang dah. Sebab apa? Kalau berkaitan journal am sahaja, ini saya ingatkan pelajar juga ya. Kalau ada pelajar yang sedang menonton, ini saya nak ingatkan juga pada kamu. Kalau dia menceritakan tentang journal am, semua baki awal ni kamu mesti kreditkan modal. Sebagai contoh, transaksi pertama perabot, betul. So kamu kena buat dulu satu debit perabot, kredit modal. Kenapa sebab ini baki awal, baki yang dibawa daripada tahun lepas. Ayolah tahun lepas kalau untuk perekonomian tahunan lah. Kalau perekonomian bulanan, datangnya semua ni daripada bulan lepas. Ini bulan Julai kan? Ni baki bulan Jun lah ni. Nampak ni? Betul lah baki bulan Jun. Urus niaga tersebut bulan Julai. Maksudnya selepas-lepas ni semua transaksi bulan Julai. Ini baki. So nampak kita debit perabot, kita kredit modal. Yang pertama. Kemudian kita debit tunai. Okay, kita kredit lagi modal. Dia kalau journal memang kena buat begini satu-satu. Okay. Bukannya dalam jawapannya begini. Ini saya nak tunjuk macam mana pelajar perlu buat. Apa yang pelajar kena buat dulu. Sebelum mereka masuk ke dalam orang kata formatting saya nak jawab. Sebab drafting ni penting. Kalau drafting ni tak ada, pelajar akan keliru. Okay. Bank pula sama. Debit, bank, kredit, modal. Lepas tu akaun belum terima. So debit, ABT, kredit, modal. Alright. And then debit inventory. Pelajar akan rasa gunsing dekat benda macam ni. Percaya cakap saya tuan-tuan dan puan. Saya pernah buat benda ni dengan pelajar. Benda sesimpel ini mereka perlukan masa 1.5 jam, hampir ke 2 jam. Satu soalan. Pelajar dekat tempat lah. Okay, pelajar dekat tempat laju dah. Dia dah biasa kan. Dia dah kerap buat. Jadi dia tahu dah macam mana nak buat. Pelajar dekat tempat untuk dapatkan tune mula-mula tu sangat sukar. That's why nasihat saya kepada ibu bapa luar sana, kalau ada anak-anak yang ambil PA and then susah nak lulus, setakat nak lulus senang sangat-sangat. Okay. Cuma dia kena tahu basic pula dah. Basic. Okay, basic ataupun asas dalam perisian akaun ni, which is
Journal entry. Debit kreditnya apa? Tak faham debit kredit, takkan faham semua topik sampai ke kata lemah hujung. Okay. Betul. Tak faham basic ni, tak faham debit kredit, bila baca satu-satu soalan, tak tahu apa debit, tak tahu apa kredit, sampai ke kata lemah hujung, memang confirm fail. Jujur cakap, bukan doa tapi confirm fail. Saya berani jamin fail. Okay. That's why kena fahamkan basic ni betul-betul. Faham je basic ni, kalau setakat nak lulus easy. Nak score, alah. Tak perlukan effort yang banyak macam subjek lain pun. Betul. Cuma kena fahamkan betul-betul prinsip yang ada dalam accounting ni. Tak faham prinsip, Assalamualaikum, bye-bye. Gitu. Okay. Next one. Apa lagi? Debit inventory, kredit modal. Lagi apa lagi ada? Untung bersih kita tak perlu masukkan kat sini. Padam. Okay, pen. Akaun belum bayar. Okay, apa berlaku kepada akaun belum bayar ni? Okay, tuan-tuan dan perempuan. Biasanya saya maklum kepada pelajar, mereka kena ingat satu formula ataupun satu perkara ni dengan baik. Basically, diorang kena tahu dengan baik, dengan sempurna sebenarnya benda ni. Apa benda tu sir? Bendanya gini. Bila kita cerita tentang accounting, tak boleh terlepas daripada batleh. Ini saya nak sangat pelajar fahamkan betul-betul. B ni belanja. A ni aset. Belanja dan aset kita debit. L ni liability. E ni equity. H ni hasil. Yang ini kita. Mana pen? Ni ada kelopek. Oh, contengnya. Ini semua adalah elemen-elemen kredit. Okay, elemen kredit. Bentar kita tengok sikit. Okay. Kat situ. So, bila masuk kepada akaun belum bayar tu, 11,650 tu, kita kena tahu akaun belum bayar ni duduk di bawah kategori mana di antara 3 akaun yang besar. Asset sama dengan liability tambah equity pemilik. Alip. Akaun belum bayar duduk di bawah mana? Asset ke, liability ke, equity? What's up sir? Sorry lambat join tadi kelak. Oi, what's up? Akil Takif. Akil Takif. Pagi ni saya kongsi pasal prinsip akaun ni. Dahsyat kamu kalau kamu faham apa seterangan ni. Sangat-sangat hebat kamu ni. Kalau kamu boleh faham apa seterangan ni. Tapi basically prinsip akaun ni simple. Simple gila. Sebelum saya kata gila. Macam matematik je. Cuma dia kena fahamkan nak letak apa. Okay, dengar akaun kita ingat mengira kan. Basically dia nak memahamkan konsep lah sebenarnya. Okay, memahami konsep lebih daripada mengira lah. Okay, so basically. Kita tengok akaun belum bayar, kategorinya adalah kategori liability. Kenapa pula sir? Sebab akaun belum bayar ni maksudnya kita belum bayar. Akaun belum terima maksudnya kita belum terima. Kalau kita belum bayar maksudnya kita berhutang ke orang berhutang dengan kita? Kitalah berhutang dengan orang sebab belum bayar. Kita belum bayar. Tapi kalau belum terima, saya belum terima. Maksudnya orang berhutang dengan kita. Okay? Automatically kalau fahamkan betul-betul konsep tu, kalau pelajar faham dengan baik, akaun belum terima melibatkan jualan kredit ataupun jualan secara hutang. Manakala akaun belum bayar pula melibatkan belian secara kredit. Kita beli barang secara hutang. Sebagai contoh, beli barang niaga. Kita dah kenal supplier tu lama. Saya nak beli ni nanti masuk buku dia bayar hujung bulan. Boleh? Dia boleh je sebab dia tahu kamu akan bayar. So dia anggap kita anggap dia sebagai akaun belum bayar. Belian secara kredit, hutang. Okay? So kalau kita tahu dah si akaun belum bayar ni si liability. Okay. Kita tahu belanja, aset kita debit.
Liability, equity, hasil kita kredit. Kalau meningkat ni dua-dua ni. Ya Allah, ada pula conteng-conteng tu sekejap Ayolah. Okay. Liability. So, liability ni, kalau meningkat, kita kredit. Kita kredit kalau dia meningkat. Sekarang ni isunya, akaun belum bayar. Dia akan meningkatkan liability. Bila liability meningkat, kita debit ke kita kredit? Kita kredit. Kita kredit akaun belum bayar. Apa nak didebitkan ni? Aduh, pening lah. Okay, simple. Apa yang kita nak debitkan daripada akaun belum bayar ni? Apa yang kita perlu debitkan? Modal lah. Modal lah. Sebab dia mengurangkan modal. Okay, sebab kita membuat pembelian. Okay, basically kita kacau untung bersih sebenarnya. Kalau kita buat pembelian. Tapi tak apa. Akaun belum bayar ni dia akan mengurangkan kita punya modal. Which is dia akan jadi debit modal. Kredit belian. Kalau kita tengok kat sini, modal yang lain semua kredit. Tiba tang dia pula debit. Macam mana geng? Dekat sini lah tuan-tuan dan puan. Isunya apa? Pelajar perlu tambahkan semua kredit, tambahkan semua debit, besar tolak kecil. Dalam kes ni kita tahulah yang besar adalah bahagian kredit. Betul, bahagian debit tu je. Seketui tu je. Bahagian kreditnya tu orang nampak tu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Semuanya bahagian kredit. Okay. Bila kita nak kira, kita kena tambah semua modal kita tu. Kita tolakkan dengan modal liability kita tu yang kat kredit tu. Yang kat debit tu. Kena tolak. Nanti baru kita nampak berapa total dia. Okay. Itulah total amount modal yang sebenar. Okay. Next part. So, kita berhutang. Ya. Akaun belum bayar tadi kita berhutang. Okay, sebab kita belum bayar. Saya belum bayar. So, nampak tak? Basically, prinsip akaun ni dia sebenarnya kamu kena fahamkan prinsip dia ataupun apa ayat dia. That's why kalau pelajar, ada pelajar matematik saya kat sini kan. Kalau pelajar-pelajar matematik yang belajar matematik dengan saya, kalau mereka perasan lah, saya ni master bab memahamkan soalan. Master saya lebih, bukan ambil master maksud saya master ni, saya hebat dalam menyelesaikan penyelesaian masalah. Sebab saya faham bila ayat pertama tu apa isi perlu dikeluarkan. Ayat kedua tu apa isi perlu saya keluarkan. Sebab apa? Sebab dalam prinsip akaun, dia lebih kepada nak fahamkan ayat tu. Apa yang soalan cuba sampaikan. Bila saya dah biasa buat prinsip akaun, saya jadi mudah. Sebagai contoh, jom kita tengok soal. Benda pertama saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan. Okay ni pada Julai 2, cuba tengok. Jualan inventory berkos 1,200 secara tunai pada harga 1,500. Okay, jualan inventory berkos 1,200 secara tunai. Sudah pening apa benda lah jadi cerita Apa benda lah soalan ni cakap kan. Basically tuan-tuan dan puan, ini antara soalan yang mudah. Soalan yang mudah dan inilah asas yang pelajar kena faham kalau nak ambil prinsip akaun. Tak faham ni sampai form 5 fail. Faham ni, insyaAllah sampai form 5 kalau setakat nak lulus senang sangat-sangat lah. Tak payah buat apa pun boleh lulus. Ya, jujur cakap, tak payah buat apa. Pergi 2-3 kelas dia boleh lulus. Okay. Tapi kalau nak score, kena usaha sikit lah. Tapi tak banyak macam subjek lain punya usaha. Sebab prinsip akaun ni macam matematik. Faham prinsip dia? Simple. Okay. Itu sebab saya banyak subjek begini yang saya minat. Okay. So, jualan inventory berkos 1,200. Okay. Dekat sini, pelajar kena detect apakah akaun yang terlibat. Maksud saya akaun tu, kan kita cerita tadi ada aset, sama dengan liability tambah equity pemilik. Alip ni kan. Antara tiga benda ni ada tak yang terlibat kat dalam ni? First, kita dah nampak. Jualan inventory berkos 1,200. Lepas tu, tunai. Okey, kita dapat. Lepas tu kita untung tak? Untung sebab kita buat jualan. Okey, kita buat jualan. So dekat sini, benda pertama yang pelajar kena fahamkan, okey.
Okay, kita pergi satu-satu Jualan inventory. Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaknya kalau kita jual barang, okay, apa berlaku kepada barang kita? Inventory tu barang stok. Contoh kedai jual kasut. Okay, kasut-kasut Air Jordan. Kasut-kasut yang kata sneaker hit ni kasut lah. Student-student mungkin faham lah form 4, form 5 yang minat sneaker hit ni. Okay. Kalau inventory tu maksudnya kita punya barang niaga. Kalau kita jual barang niaga kita, apa berlaku pada inventory kita ni? Bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang kepada inventory kita ni kalau kita jual dah barang tu? Okay? Itu je pelajar kena faham kan? Tuan-tuan nampak tak maksud saya sekarang ni? Pelajar ni sebenarnya mereka kan dia cenderung bila baca diorang tak nampak benda-benda ni. Tapi sebenarnya kalau diorang perhati betul-betul, okay, jualan inventory. Maksudnya inventory akan berkurang. So, kita tahu lah. Yang pertama yang akan terlibat sekejap lagi aset, which is account inventory kita akan berkurang lah, negatif akan berkurang. Itu yang pertama. Yes, akil takif berkurang. Sebab kamu jual barang kan, nampak? Akil takif ni pelajar saya tahun 6. Tahun 5. Tahun 6. Dah lama sangat lah agaknya. Okay, dia belajar sejak dah 3. Okay. And dia antara student matematik yang excel sangat hebat akil takif ni. So nampak tak? Pelajar tahun 6 pun boleh faham apa konsep yang saya ajarkan pada tingkatan 4, tingkatan 5 ni. Tapi majoriti pelajar tingkatan 5 masih tak faham konsep ni. Okay, masih tak faham prinsip tu. So secara logik akalnya, kita jual inventory, kita jual stok kita jual barang. Of course lah kita punya aset berkurang. Okay, secara tunai. Maksudnya kita jual barang, lepas tu tunai kita bertambah ke berkurang? Kita jual barang, duit kita bertambah ke berkurang? Nampak tak logik prinsip account macam mana? Simple je. Tapi majoriti pelajar tak dapat faham benda ni. Okay, itu yang saya katakan. Prinsip account ni simple je sebenarnya. Okay, tapi pelajar tak cuba nak fahamkan dia punya prinsip. Nama pun prinsip account kan, tak fahamkan prinsip memang susah. Ya, akil bertambah. Kita jual barang, harga barang tu 1,200, kita dapat duit 1,500. Maksudnya kita jual inventory, harga inventory itu maksudnya harga kita beli. Nampak? Harga kita beli barang tu 1,200. Kita jual secara tunai pada harga 1,500. Sebenarnya kat sini kita buat untung kan 300. Itu je pelajar kena fahamkan. Tapi majoriti pelajar tak faham. Pada student-student saya yang tengok saya buat matematik senang sangat menyelesaikan masalah sebab inilah. Sebab dalam prinsip account banyak soalan macam ni. Saya dah faham banyak apa soalan nak. Jualan inventory. So saya faham. Jualan inventory berkos. Okey, harga asal tu 1,200 tu. Sekarang dia jual pada harga 1,500. So dia untung 300. Itu logik akal kita. So, transaksi yang kedua adalah aset juga. Which is tunai, duit, cash. Apa berlaku pada cash? Bertambahlah. Ini pelajar kena faham kan? Yang ketiga, apa berlaku pada satu lagi transaksi? Which is apa? RM300 tu tadi. RM300 tu tadi. RM300 tu tadi. Sebab kita beli 1,200 kan? Kita jual 1,500. Kalau saya letak sini aset inventory 1,200 berkurang, okey, bertambah 1,500, celah mana nak dapatkan lagi 300 tu kan? Tak balance lah account ni. So kita letak satu lagi which is equity pemilik, iaitu untung bersih berapa? 300 isu. Asal pula so letak apa ni 300 ni dekat belah sini. Okay guys, tuan-tuan dan puan, ini adalah debit punya bahagian, ini adalah kredit punya bahagian. Pelajar kena fahamkan, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Debit pada aset, okay, kita tengok balik pada batlih tadi. Nampak batlih ni simple je. Belanja aset kita debit kalau meningkat. Nampak tak? Aset yang pertama inventory, meningkat ke berkurang ni? Berkurang. Yang kita cerita batlih ni, belanja aset kalau meningkat kita debit. Sekarang ni aset berkurang. Kalau berkurang auto lah kita kredit. Gitu. Senang je account ni rupanya. Memang senang, Cikgu Paris. Memang senang. Tak susah langsung. Okay. Cumanya kena fahamkan prinsip dia. Okay. Bila kita cerita tentang negative value ataupun aset yang negatif, maksudnya kita kreditkanlah aset tu. Okay, dalam masa sama aset tunai. Kita cerita tadi tunai kita bertambah. So automatic lah kita tahu kita debit kan tunai ni. Bila debit kita letak 1,500 sini. Nampak tak? 1,500 sini, 1,200 sini. Now, equity pemilik kita tahu untung bersih kita RM300.
Untung bersih, equity pemilik bertambah. Kita tengok balik, equity pemilik dekat bahagian sini. Liability, equity, hasil kita kredit. Kalau meningkat, sekarang ni equity pemilik kita meningkat sebab dia positif. Untung bersih, kita untung 300. That's why saya letakkan 300 ni di bahagian kredit. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok ni jumlahnya 1,500 debit, 1,200 tambah 300, 1,500. Ini kita katakan persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan pelajar ni dia kena pastikan debit dengan kredit ni nilainya sama. Kalau debitnya 1,500, kreditnya 1,200, salah jawapan pelajar. Sebab apa? Tak balance. Ini yang pelajar katakan balance, tak balance, balance, tak balance. Inilah dia. Simple kan sebenarnya. Tapi pelajar rasa susah. Okay? Sebab apa? Mereka tak cuba cari satu-satu kata kunci. Itu sebab pelajar-pelajar yang ambil Presale Account memang saya akan ajar satu-satu. Cuba cari kata kunci apa yang ada. Sebab dalam account ni tak susah tuan-tuan dan puan. Dia hanya melibatkan 3 benda. Asset, equity dan juga liability sahaja. Jom kita tengok soalan seterusnya. Betul kan saya buat tadi? Alhamdulillah betul. Kalau tidak malu. Okay, buat-buatlah salah pula kan? Okay, tak adalah. Jawapan betul insyaAllah. Okay, ni Pun senang. Bayaran insurans berjumlah 4,000 pula dah 480 dengan cek. Okey, dekat sini inilah benda yang Presale Account suka peningkan pelajar. Sebab apa tahu tuan-tuan dan puan? Matematik dia ada banyak soalan. Jadi dia boleh keluarkan pelbagai jenis soalan yang susah-susah. Macam Presale Account tak ada operasi lain kecuali tambah, tolak, darab dan bahagi yang jarang-jarang keluar. Biasanya tambah dengan tolak paling banyak. Okey, jadi kalau dia nak uji pelajar dari segi mengira, senang sangat. Pelajar dah boleh buat. Lagi-lagi tingkatan 4, tingkatan 5. Tambah, tolak, darab, bahagi kot. Senang sangat untuk diorang. Jadi, apa yang soalan boleh buat adalah dia ubah soalan tu bagi nampak hardcore sikit. Macam ni bayaran insurans berjumlah 480 dengan cek. Pelajar kena faham apa yang terlibat kat sini. Okey, yang pertama, perkara yang terlibat. Apa dia? Insurans. Bayar insurans. Nampak? Ini transaksi tuan-tuan dan puan. Kita sebenarnya macam mana saya dapat tahu insurans? Kenapa bukan berjumlah? Tuan-tuan dan puan, ini logik akal. Prinsip account melibatkan transaksi. Transaksi duit masuk, transaksi duit keluar. Jadi dalam soalan tu cubalah cari apa benda yang menyebabkan duit masuk atau keluar. Sekarang ni dia kata bayar insurans. So inilah yang menyebabkan duit kita keluar. Bayar insurans. Nilai jangan tengok dulu sebab nilai easy. Tengok lagi apa lagi satu lagi transaksi. Sebab dalam accounting sekurang-kurangnya mesti ada 2 transaksi. Debit dan kreditnya. Okay. Yang pertama kita dah buat dapat bayaran insurans. Yang kedua berjumlah 400 dengan cek. Dia bayar ni dengan cek. Cek ni apa? Cek ni sebenarnya adalah bank. Okay, tapi diubah nama jadi cek. Pelajar penin. So, dia tak cakap bank pun sir. Dia cakap cek. Ya Allah. Okay. Bank keluarkan cek. Cek tu datang ni dari bank. So, cek tu adalah bank. Bank tu adalah cek. Sama. Nampak tak prinsip tu? Yang maksud saya prinsip tu apa? Itulah prinsipnya pelajar kena fahamkan. So, dekat sini kita dah tahu bayaran insurans berlaku. Cek pun ada. So, pelajar kena fahamkan dulu antara 3 kategori akaun yang besar tu yang saya panggil bapak kepada segala akaun, okay, which is asset, liability, equity pemilik ni, kita kena tahu insurans ni duduk kategori asset ke liability ke equity pemilik. Okay. Basically, insurans ni dia duduk di bawah equity pemilik. Sir, serius sir, equity ni bukan benda-benda modal ke apa semua je ke? Dia macam gini. Di bawah equity pemilik ni ada beberapa elemen lain. Macam aset lah, kita kata perabot tu aset. Lengkapan pun aset. Alatan pejabat pun aset. Udah pening, apa beza ni? Kan udah pening. Apa beza perabot, lengkapan dengan alatan pejabat ni Okay. Perabot tu barang-barang kita lah. Macam almari tu perabot. Lengkapan tu, lengkapan aircon, kipas tu kelengkapan. Lengkapan kita. Okay. Aircon, kipas, apa lagi yang ada. Lampu ni whiteboard ni ni semua lengkapan. Alatan pejabat pula apa sir? Laptop. Meja bekerja. Okay. Itu semua alatan pejabat. So benda yang lebih kurang sama tapi kategori berbeza. 3 ni duduk bawah aset. Bawah aset ni juga ada bank. Ada tunai. Nampak tak? Maksudnya kan, accounting ni, dia kan semua berasal daripada 3 ni. Asset, liability, equity. Lepas tu dia pecah-pecah jadi besar.
Yang itu pelajar kena fahamkan. Sekarang ni kita cerita bab insurans ni, insurans di bawah ekuiti pemilik. Di bawah siapa? Di bawah untung bersih ataupun rugi bersih. Sebab apa? Di bawah untung bersih ni ada tadi apa? Akaun perdagangan dan untung rugi kan? PKK kan? Ada 4 benda kat sini sebenarnya. Ada hasil, ada belanja. Okay. Insurans ni kategori dia kategori belanja. Belanja. So cerita pasal baklih tadi. Nampak tak? Baklih belanja. Kalau belanja, kita debit. So apa belanja debit sir? Bukan belanja ni kurangkan duit ke? Tadi saya kata aset kalau debit, duit bertambah kita debit kalau aset. Sekarang belanja pun kita keluar duit pun kita debit ke sir? Ya, kenapa? Sebab belanja bukan aset tuan-tuan dan puan. Belanja ni bukan aset. Belanja duduk bawah siapa? Bawah untung bersih. Untung bersih bawah siapa? Equity. Kita cerita pasal equity. Equity kalau meningkat kita kredit. Sekarang ni kita bayar insurans, kita meningkat, kita menambah equity kita ke mengurangkan equity? Dekat situ belajar kena faham. Trik dia prinsip akaun ni kat situ tuan-tuan dan puan. Mereka kena bawa berfikir. Okay, trik dia kena bawa berfikir. Okay, insurans dia tambah equity ke dia mengurangkan equity? So basically, insurans ni dia mengurangkan equity. So apa hal pula? So iyalah tuan-tuan dan puan. Equity adalah kita punya keuntungan kita. Okay, apa yang syarikat hutang dengan kita. So untung bersih duduk bawah equity. So maksudnya untung bersih ni kalau meningkat kita kredit lah. Kalau meningkat kita kredit. Kalau menurun kita debit. So sekarang belanja ni akan mengurangkan untung bersih. Kenapa? Kita kena pakai duit kan? Kita pakai duit. So of course lah belanja mengurangkan untung bersih. Bila belanja mengurangkan untung bersih, that's why kita debit dia. Nampak tak? Belanja aset debit. So insurans ni kita dah tahu debit. Debit sah, debit. Berjumlah 480 dengan cek. Dia bayar tuan-tuan dan puan. So agaknya 480 ni keluar ke masuk? Ini ya kategori cek sebab kategori cek. Kategori aset. Kenapa? Sebab cek ni adalah bank tadi kan yang saya cakapkan tadi. Bank kan kategori aset. Sekarang ni aset meningkat ke menurun kalau kita bayar? Kita bayar. Confirm lah aset kita menurun. Bila menurun kita kredit. Tuan-tuan dan puan nampak tak sekarang kita dah dapat debit apa, kredit apa. So salin je balik. Debit insurans. Kredit bank. Betapa mudahnya sebenarnya accounting. So letaklah 480. Dah siap. Journal entry. Ini saja. Okay, itu saja. Last saya bagi. Okay, aset berkurang, kita kredit. Equity pemilik berkurang, kita debit. Okay, itulah dia. Okay, next one. Saya bagi last soalan yang saya boleh keluarkan, yang saya boleh tunjukkan. Jualan inventory. Dah nampak dah jualan inventory. Secara kredit pula tu katanya. Secara kredit pula kan. Simple je ni. Okay, jualan inventory. So apa berlaku pada inventory? Inventory kategori aset kan? Aset kita akan berkurang. Bahagian apa? Bahagian inventory. Inventory akan berkurang. Okay? Harga kita beli 2,500 secara kredit pada harga kita jual 2,900. So kita untung 400. 400 lah untung bersih kita. Okay? Secara kredit. Tadi secara tunai, secara bank apa semua kan. Ni sekarang kredit. Kredit ni apa sir? Kredit ni dalam erti lain secara hutang. Ada je perkataan kredit kita tahulah secara hutang. So dia buat jualan inventory secara hutang. Kita jual barang secara hutang. Maksudnya siapa yang berhutang? Kita ke orang tu? Konsep tu kena faham kan? Yes, keluar dah berkurang. Betul. Akil-takil. Oi, dahsyat akil-takil ni. Sampai sekarang masih ada ya belajar prinsip account. Bagus akil-takil. Prinsip account ni simple sangat-sangat sebenarnya. Okay? Tapi kena faham kan. Hutang orang tu betul. Orang tu berhutang. Jadi kalau orang tu berhutang apa tadi? Akaun belum terima.
Akaun belum terima. Akaun belum terima kategori aset. Aset, akaun belum terima bertambah. Okey, kenapa akaun belum terima kat aset se? Akaun belum bayar kat liability. Sebab akaun belum terima, kita tak dapat lagi duit tu. Tapi kita tahu tu duit kita. Itu sebab kita anggap dia sebagai aset. Walaupun kita tak dapat lagi duit tu, kita anggap dia sebagai aset. Okay? Sebab apa? One fine day aku tahu kau kena bayar hutang aku. Itu aset aku tu, kau kena bayar nanti. Macam itulah prinsip dia. Kalau akaun belum bayar, saya belum bayar, kita belum bayar. One fine day kita kena bayar. Dia duduk bawah liability, hutang. Sebab kita tak bayar lagi, consider hutang lah. Tapi bila orang tu tak bayar lagi, kita consider tu aset kita. Sebab duit kita. Okay, that's why ada 3 transaksi kat sini. Ini macam biasalah equity pemilik untung bersih tadi. Kita tambah. Alright, so 3 perkara yang berlaku kat sini adalah yang pertama saya nak letak asset which is account belum terima. Apa berlaku pada akaun belum terima? Bertambah ke berkurang? Bertambah, betul. Sebab apa? Orang tu berhutang dengan kita. Seronok kita dapat aset kan? Yang kedua, apa yang berubah dekat sini? Ini aset ni inventory. Saya letak balik sini asset inventory. Apa berlaku pada inventory? Bertambah ke berkurang? Berkurang kan? Negatif. Okay, sebab kita dah jual. And then, apa berlaku satu lagi yang terakhir? Equity pemilik. Under akaun apa? Akaun untung bersih. Untung bersih kita bertambah ke berkurang? Bertambah lah. Kenapa bertambah se? Ni 400 ni sebab kita beli 2,500. Kita jual 2,900. Yang bakinya tu kita punya untung lah. So untung bersih kita bertambah. Sekarang ni kita tengok debit kredit dia. Saya letak sini nak bagi faham debit kredit. Basically dalam accounting tak payah letak pun garis tengah ni. Saya nak bagi nampak. Okay. Akaun belum terima adalah aset. So aset kita tahu ikut Bartley. Aset adalah debit kalau meningkat. So ni meningkat ke menurun? Meningkat. So akaun belum terima mesti bahagian debit. Berapa? Berapa akaun belum terima kita nak letak? Kita letak 2,900. Sebab orang kita jual pada harga tu. So 2,900 tu kita punya akaun belum terima lah. Orang yang berhutang dengan kita tu kena bayar 2,900. Okay. Yang kedua, aset. Akaun aset berkurang. Aset kalau bertambah debit, kalau berkurang kita kredit. Berapa inventory kita yang berkurang? 2,500. Sebab kita beli dengan harga tu. Itulah harga inventory kita. Okay. Next one. Untung bersih. Equity pemilik. Okay. Equity pemilik dekat mana? Ni equity pemilik. Liability, equity hasil kita kredit kalau meningkat kan? So now, equity pemilik kita meningkat ke menurun? Meningkat. Kalau meningkat kita kredit. Berapa untung bersih kita? 400. Now, kalau kita tambahkan betul-betul 2,900 kat sini. Sini pun 2,900. Balance tak balance? Balance kan? Inilah persamaan perakaunan yang sempurna. Sebenarnya pelajar lemah dekat sini tuan-tuan dan puan. Mereka tak faham buat benda ni sahaja sampai tahap sampai form 5 fail. Kalau mereka faham benda ni, percaya cakap saya pernah tolong seorang student fail panjang. Dapat buat benda ni, alhamdulillah, takat nak lulus senang sangat untuk dia. Okay, kerja khusus dah bagi 20 markah. Nak cari lagi 20 je. Soalan berketas 1 pun ada 40, betul 20 dah dapat lulus dah. Faham maksud saya? Sedangkan soalan ni boleh bagi 18 markah sebenarnya. Okay. Equity pemilik bertambah. Aku jual Akita-Q. Akita-Q ni ada potensi untuk ambil prinsip account ni kalau minat. Okay. Terpulang pada kamu nanti tingkatan 4 nanti nak ambil apa. Okay. Biologi pun boleh. Prinsip account pun boleh. Seronok dua-dua bagi saya. Alright. Basically inilah dia. Ada banyak lagi sebenarnya yang saya boleh kongsi. Oh betul tak apa jawapan saya? Okay betul. Alhamdulillah. Tak malu saya. Okay. Tak adalah. Alright. Confirm betul punya. Inilah dia. Inilah benda yang pelajar kena fahamkan. Dah faham dah ni insyaAllah senang. Alright. So basically saya tak dapat kongsikan banyak-banyak sebab saya tak boleh live lama. Okay. Kalau ikutkan ada banyak benda saya boleh kongsikan lagi selepas ni. Ini ending. Dia nampak tak? Nampak tak apa berlaku kat sini? Apa berlaku kat sini tadi yang kita buat 400 di mana? Ni nampak ni 400, 2,900, 2,500. Nampak inventory tolak 2,500. Kenapa mana tolak se? Kurungan. Dalam accounting kita tak letak negatif 2,900 kita tak pernah letak. Dalam accounting tak ada perkataan negatif. Kalau kita tolak, kita letak kurungan. Nampak inventory betul tolak 2,500. Akaun belum terima bertambah 2,900, untung bersih 400. Balance tak? Balance. 2,500 ni kita tolak, 2,900 kita tambah. So kat sini 400 lah. Kan? Ini pun 400, balance tak 400? Balance. Itu masuk perakaunan, itu masuk prinsip perakaunan. InsyaAllah next time saya akan kongsikan lebih banyak lah. Kali ni tak boleh lah nak kongsi banyak-banyak.
Alright, so setakat ni itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada yang menonton. So saya harap sedikit sebanyak saya membuka mata untuk memudahkan pelajar dan juga ibu bapa untuk lihat betapa mudah sebenarnya PA ni. Kalau fail tu saya tak faham jugalah kenapa pelajar fail. Sebab sedangkan benda ni sangat-sangat senang. Mungkin pelajar perlukan bantuan. Okey, tanyalah cikgu-cikgu sekolah. InsyaAllah cikgu-cikgu sekolah boleh bantu. Ataupun cikgu-cikgu luar pun boleh bantu insyaAllah. Okay, so bye. Thank you for tambah lagi ilmu saya. Oi, sama-sama. Kamu pun bagus ni. Tahun 6 dah cuba nak cari tengok. Okay, bagus. Keep on cari ilmu insyaAllah. So, itu sahaja daripada saya untuk hari ni. Okay, insyaAllah bertemu lagi dalam next punya slot prinsip account. So, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Bye-bye. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka niru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Zul, we trust to help me level up. Cheer up, Allah Hazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di lesson ni. Alhamdulillah, terbaik.